Hai, selamat pagi murid-murid. Hari ini juga akan masuk topik imbuhan akhiran. Imbuhan akhiran bermaksud bentuk imbuhan yang digantungkan kepada bahagian akhir kata dasar. Melalui penggunaan imbuhan akhiran akan terbentuknya kata kerja dan kata nama. Penggunaan imbuhan akhiran kan dan akhiran i akan membentuk kata kerja. Manakala penggunaan imbuhan akhiran an akan membentuk kata nama. Hari ini, marilah kita mengkaji penggunaan imbuhan akhiran dalam pembentukan kata kerja. Melalui penggunaan imbuhan akhiran, kan dan akhiran i akan terbentuknya kata kerja. Mari kita lihat peta bulatan ini. Kata dasar dicampur dengan akhiran kan dan akhiran i akan terbentuknya kata kerja transitif. Untuk menampakkan pemahaman murid, marilah kita melihat pembentukan kata kerja transitif dengan imbuhan akhiran kan dan akhiran i. Penggunaan akhiran kan akan membentuk ayat pasif bagi kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Contoh ayat, kejayaan cemerlang ayah akan kami raihkan malam ini. Contoh kedua, nenek tua itu akan saya bacakan surat itu nanti. Selain itu, akhiran kan akan hadir bersama dengan imbuhan mengkan, tikan, berkan, dan lain-lain. Penggunaan akhiran kan akan membawa masuk kausatif atau menyebabkan sesuatu terjadi. Akhiran kan juga akan membawa masuk benefatif atau melakukan sesuatu untuk manfaat orang lain. Contoh kata kerja imbuhan akhiran kan. A. Penggunaan akhiran imbuhan kan akan memberi pengertian kausatif. Contoh ayat, buku itu telah saya balukan semalam sebelum saya masuk tidur. Balukan di sini akan membawa masuk, menyebabkan buku itu dalam keadaan balut. Contoh ayat kedua, seluar itu telah kamu panjangkan kerana terlalu pendek. Masuk panjangkan di sini menunjukkan seluar itu dijadikan lebih panjang. Seterusnya, kata kerja imbuhan akhiran kan juga memberi pengertian benefatif. Contoh ayat 1, ibu kesayangan saya telah saya masakkan kari ayam yang sedap. Masakan di sini bermaksud memasak untuk seseorang. Seseorang itu mendapat manfaat daripada masakan. Contoh ayat kedua, kamu akan saya bawakan alatan melukis gambar ke sekolah. Bawakan dalam ayat ini bermaksud membawa sesuatu untuk seseorang. Atau seseorang itu akan mendapat alatan melukis gambar itu. Setelah mengkaji akhiran kan, marilah kita mengkaji akhiran i. Penggunaan imbuhan akhiran i akan membentuk ayat pasif bagi kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua. Contoh ayat, perkara itu harus kita harusi. Contoh ayat kedua, akan kamu contohi sikap rajin dia dalam usaha mencapai kejayaan. Selain itu, penggunaan imbuhan akhiran i juga akan hadir bersama-sama dengan imbuhan men-i, di-i, memper-i, dan tipe-i. Penggunaan akhiran i akan membawa masuk kausatif atau menyebabkan sesuatu terjadi dan juga membawa masuk lokatif atau menyatakan unsur tempat. Mari kita lihat contoh
kata kerja iman akhiran I. A. Kata kerja iman akhiran I membawa pengertian kausatif. Dalam contoh ayat 1, mesin basuh itu telah saya bagi semalam. Bagi dalam ayat ini bermaksud mesin basuh itu dalam keadaan dijadi baik. Dalam contoh ayat kedua, bilik stor itu telah kamu kosongi untuk kegunaan bilik gaji orang gaji. Masuk kosongi di sini, stor itu dijadikan kosong. Seterusnya, kata kerja imbal akhiran I juga akan membawa masuk pengertian lokatif. Contoh ayat 1. Baik, bas persiaran itu kami naiki ke tempat persiaran Johor. Naiki di sini membawa masuk bas persiaran menjadi tempat kami duduk. Contoh ayat kedua. Kasih sayang telah saya tumpahi kepada anak-anak yatim agar mereka hidup bahagia. Tumpahi di sini membawa masuk kasih sayang akan beralih kepada anak-anak yatim. Okey, setakat sini sahaja perkongsian ilmu iman akhirat I cikgu kepada murid-murid. Sampai sinilah kelas hari ini. Sekian, terima kasih.